Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, peminat-peminat emas daripada seluruh pelosok dunia. So, saya ucapkan selamat berjumpa di Facebook Live. Dan siapa yang masuk awal, sila berikan komen. Yang pertama, adakah suara saya clear? Okey. Jadi tuan-tuan, siapa yang masuk awal, sila berikan komen clear ataupun tidak suara saya, dan kemudian say hi. Hi, daripada mana anda menonton Facebook Live saya? Saya nak tengok. Okey, so dah ada 38 orang masuk. Kabar baik, Perak clear. Okey, alhamdulillah. So saya nak ucapkan hi kepada Muhammad Nazrul, Fatah Fahmi, Adli, Lazila. Okey, semua orang cakap clear. So terima kasih kepada peminat-peminat emas sekalian. Baik, seperti yang tuan-tuan tahu, hari ini, malam ini, saya ada special offer untuk tuan-tuan. Yang pertama sekali, saya akan mengajar dan berkongsi ilmu emas dengan tuan-tuan. Topik yang sangat menarik, iaitu topik saya dan emas. Saya dan emas ni bukan bermaksud saya Syukur Hashim. Saya ni bermaksud tuan-tuan. Saya ni maksud tuan-tuan dan juga emas. Apakah hubungan di antara tuan-tuan dengan emas, dan bagaimanakah cara untuk tuan-tuan ada hubungan yang sangat menguntungkan dengan emas. So malam ni saya akan share rahsia tersebut, saya dan emas. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas saya berkongsi rahsia ini, saya dan emas, saya akan buat offer, tawaran istimewa untuk tuan-tuan dan perempuan yang menonton Facebook Live saya dan mengambil peluang. Malam ni kita ada offer menarik, sebab malam ni kita akan buat offer untuk limited edition fantasy series. Jadi tuan-tuan, malam ni siapa-siapa yang kaki mengumpul emas special edition, limited edition, malam ni berita baik untuk anda, kita ada promosi. Kemudian saya akan buat cabutan bertuah untuk mereka yang mengambil peluang membeli dan ambil offer saya pada Facebook Live bulan lepas, bulan Merdeka. So, menarik Baik, nak tengok komen dulu. So, saya nak tengok komen. So, sudah 172 orang 55 komen. Hai Naza Izzuan, hai Cik Zaidi, hai Cikgu Steven Belanda. Siapa lagi? Muhammad Zaidi daripada Kota Baru. Sinaran Mentari pun ada daripada Meru. Baik, promosi dealer ada tuan. Wah, promosi dealer itu bab yang ke-17. Kejap, itu bab belakang ada. Okay, so sabar. Baik, tuan-tuan dan perempuan, saya nak minta tolong sikit boleh? Sila tekan butang share. Sila share Facebook Live saya ni kepada mana-mana grup ke dalam anda punya Facebook, supaya ramai orang dapat belajar ilmu istimewa saya dan emas. Okey. So bila ramai-ramai dapat belajar ilmu, jadi insya-Allah tuan-tuan pun akan dapat banyak pahala malam ni. Airinisa, Assalamualaikum daripada JB. Aminah, Cikgu Amimah, Hafizuddin, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Baik. So dah dekat 84 komen. Baik, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, saya nak berkenalan dulu dengan tuan-tuan. Saya tahu ramai dealer-dealer public gold, ataupun kalau tuan-tuan daripada public gold punya background, tuan-tuan dan perempuan kenal saya. Okey. Tapi bagi mereka yang malam ni baru tengok muka Mamat ni, tuan-tuan tak kenal siapa saya, mungkin tuan-tuan tengok ada kawan-kawan share. Jadi saya nak berkenalan dulu dengan anda. Baik, nama saya Syukur Hashim, dan dalam public gold ni tuan-tuan, saya orang panggil Maha Guru Emas. Okay. Yang pertamanya, saya adalah dealer public gold. Yang pertama, nombor 1 daripada 40,000 orang dealer public gold di seluruh Malaysia. Saya dah terlibat dengan emas ini sejak tahun 2008.
Sudah 12 tahun dan saya mengajar orang macam mana cara buat pelaburan emas yang betul, tepat dan selamat dan tidak boleh kena tipu. So itu saya punya tugas daripada tahun 2008 dan saya merupakan penulis banyak buku. Jadi tuan-tuan, antara buku saya adalah Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Ini adalah buku yang saya tulis tahun 2009 dan saya update sehingga sekarang ni tahun 2020. Buku ini menceritakan tentang bagaimana cara buat pelaburan emas dengan betul, tepat, selamat dan tak boleh kena tipu. Okay? So, saya tulis buku ini dan saya juga menulis buku Rahsia Usahawan Emas. Buku ini khas untuk dealer-dealer public gold yang mana nak belajar buat bisnes. Mana tahu malam ni tuan-tuan belajar salah satu daripada topik saya dan emas ni adalah emas ini boleh buat bisnes. Jadi tuan-tuan, selain daripada menjadi seorang penyimpan, pelabur, tuan-tuan dan perempuan boleh jadi seorang businessman emas. Jadi siapa yang nak belajar buat bisnes emas, tuan-tuan start daripada zero, tuan-tuan tak tahu, jadi tuan-tuan boleh baca buku saya. Saya tulis pengalaman 10 tahun. Kelvin tolong ambil tak buku tu. Pengalaman 10 tahun bisnes emas saya abadikan dalam satu buku. Jadi siapa-siapa yang nak belajar bisnes emas, inilah buku saya. Dan saya tulis lagi banyak buku bersama dengan sahabat saya Nur Syufaat. Tapi malam ni kita cerita 2 buku cukup lah. So, hai, selamat perkenalan daripada saya untuk anda. Next, saya nak tengok, ada tak siapa-siapa yang menonton daripada luar Malaysia, daripada Indonesia ataupun daripada Singapura? Sila berikan komen daripada Singapura ataupun Indonesia. Hai Rozi, hai Nomala, hai Wazri. Baik. Okey, jangan lupa siapa yang baru masuk sila share. Sila share bersama kawan-kawan anda Facebook Live ini sebab malam ni saya nak share ilmu yang menarik iaitu saya dan emas. Okey, so siapa lagi? Rozi, hai Rozi, hai Cik Rahman, hai Suhaina. Okey, Rohaya Osman, seronok baca buku Rahsia Usahawan Emas. Okey, seronok baca, lepas tu sila buat. Semoga Rohaya pun sukses dalam bisnes. Ustazah Norazah, hai Fiza, Nora Fiza dan Ustazah Norazah. Hai Cik Khairul Haimi. Ni semua dealer-dealer public gold. Halimatul Sa'diah, hai Halimatul Sa'diah. Oh, ada orang daripada Jepun. Daripada Jepun, Israel. Daripada Japan, Zairi Hassan. Salam daripada Jepun. Hai. Jepun. Jauh daripada Jepun. Farida Hayati, hai Farida. Hai Irina daripada Miri. Saidah Ahmad Saidi. Okay, basically ramai orang-orang yang cakap hai ni saya kenal. Saya pernah jumpa dalam training ataupun dalam alam maya ataupun dekat branch public gold. Baik. Now, sudah bersedia untuk belajar ilmu yang pertama? Ilmu yang pertama, saya dan emas. Baik. Saya nak cerita sikit. Tuan-tuan, bagi mereka yang dengar topik pada malam ini, saya berharap agar ia membuka satu dimensi baru bahawa emas ini bukan setakat simpanan dan pelaburan, tetapi dia boleh jadi benda yang lebih luas lagi. So malam ni saya akan bongkarkan rahsia saya dan emas. So saya tu bermaksud anda dan emas. Baik. Sebelum saya terlibat dengan emas tuan-tuan, saya adalah staf University Multimedia. Saya bekerja di University Multimedia selama 9 tahun. Daripada tahun 2001 sampai tahun 2010. Ilmu emas ini saya dapat sewaktu saya menjadi staf University Multimedia. Tuan-tuan, saya dulu bukan orang kata apa, bukan scholar, bukan orang terpelajar tentang emas. Saya belajar ilmu emas daripada lecturer MMU. Okay, nama dia Cik Halim. Jadi inilah orang yang mula membuka mata saya tentang emas, sebab dia lecturer finance and Islamic banking. Jadi dia selalu buat seminar pasal emas, talk pasal emas. Dia suruh student-student dia buat assignment pasal emas. Dan saya adalah staff universiti yang pergi approve project dan pergi supervise
projek-projek student finance and Islamic banking ni. Jadi daripada situlah saya belajar tentang emas, dan daripada situlah saya pergi belajar dengan lecturer. Jadi that's why saya boleh tahu ilmu emas. Okey. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, saya belajar daripada lecturer ni, Encik Halim ni. Benda yang pertama sekali ialah emas ini, tuan-tuan, boleh dianggap sebagai harta kekal anda. Jadi tuan-tuan, yang pertama, saya dan emas, tuan-tuan boleh anggap emas ini sebagai harta anda, harta kekal. Jadi Encik Halim cakap dekat saya, syukur, bila you beli emas, you boleh anggap emas ini sebagai harta kekal you, harta permanent. Maksud dia, bila kita beli, kita anggap ini kita punya, dan harta ini kita pegang untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, hubungan anda dengan emas yang pertama adalah ia boleh menjadi harta anda untuk selama-lamanya. Jadi bila saya dengar kata-kata ini, saya rasa macam wow, apa maksud cikgu saya ni? Maksud dia, bila you beli emas, you terus pegang. Lepas tu, bila you ada susah, ada kesusahan, nak perlukan duit, maka emas ini, harta ini boleh digadaikan. Jadi harta ini boleh digadaikan. Kemudian kalaulah ada insiden hidup mati boleh dijualkan. Selagi tak ada, dan jika tidak ada masalah, maka harta ini, kalau tuan-tuan dah tua, tuan-tuan boleh ambil dan beri ataupun wariskan kepada cucu, cicit ataupun keturunan tuan-tuan. Jadi dengan kata lain, ada satu falsafah, emas itu harta untuk anda selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, untuk orang lelaki, mungkin kita susah nak terima benda ni, nak hadam benda ni, sebab orang lelaki ni dia logik. Orang lelaki ni dia berfikiran logik. Bagi dia, emas ni kalau naik harga, jual untung. Tetapi saya nak bagi tahu satu kes. Selain daripada lecturer saya ni cerita, cuba tengok kaum wanita. Kaum wanita, bila dia beli emas, especially barang kemas, dia beli, dia bukan niat untuk pelaburan, dia bukan niat untuk simpanan, tetapi itu adalah harta dia, objek perhiasan untuk kaum wanita. Dan biasanya kalau diorang dah suka dengan emas ni, mereka akan pegang, mereka akan pakai, mereka akan simpan untuk selama-lamanya, forever. Okey, sebagai contoh, nenek saya, arwah nenek saya, dia beli emas, dia simpan emas, dia tak pernah jual. Dia simpan sehinggalah bila anak dia, cucu dia berkahwin, dia datang bawa emas, dia punya emas, cincin dia bagi dekat menantu dia, menantu perempuan. Dia bagi, kalau menantu perempuan dia bagi dekat menantu perempuan, kalau anak lelaki dia kahwin, yelah menantu perempuan so dia bagi. Jadi dia tak jual. Dia kata ini nenek punya emas pusaka, nah ambil kat hang, jaga elok-elok. Jadi tuan-tuan, ini adalah contoh sebenar emas menjadi harta anda untuk selama-lamanya, tidak dijual walau apa pun yang terjadi, tetapi bila di akhir hayat boleh diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Jadi tuan-tuan, barang siapa yang faham ilmu ini, maka tuan-tuan fikir bahawa emas ini sebenarnya boleh jadi harta untuk selama-lamanya. Tuan-tuan pernah dengar tak hartanah? Okay? Hartanah ni bermaksud apa saja harta yang berada di atas tanah. Contohnya properti, kita panggil properti, ada rumah ataupun bangunan, so hartanah. Lagi satu kita panggil harta emas. Pernah dengar harta emas? Ada satu kawasan di KL nama dia Harta Emas. Tuan-tuan, so hartanah, harta anak, harta yang ada tanah, dan juga harta emas, harta emas. Jadi tuan-tuan, bila orang cakap kau ada simpan hartanah, aku sebenarnya sekarang ni simpan harta emas. Bermaksud harta dalam bentuk emas, tak kisahlah barang kemas ke,
jongkong emas ataupun shilling ataupun dinar emas. Okey, so dah faham dah yang pertama, emas dan anda. Okey, baik, yang seterusnya untuk kaum wanita, saya nak pesan, kalau anda beli emas, anda simpanlah emas itu untuk selama-lamanya jadi harta anda. Ataupun sebagai seorang lelaki, jika nak bagi hadiah kepada isteri, tuan-tuan berilah emas kepada isteri sebagai harta seorang isteri. Sebab jika berlaku malapetaka, suami meninggal ke, ataupun tiba-tiba berlaku susah, jatuh sakit ataupun hilang kerja, harta isteri anda ni kadang-kadang boleh digunakan, ini boleh bagi pinjam untuk kita panggil untuk relief, untuk membantu anda di kala kesusahan. Kemudian itu dua. Kemudian satu lagi ilmu yang saya belajar daripada seorang kontraktor di Kelantan. Jadi di Kelantan ada seorang kontraktor yang mana bila dia buat projek, dia dapat payment, dia akan gunakan duit payment ini, sebahagian daripada keuntungan itu untuk beli emas. Dia simpan dalam bentuk emas, dan kemudian emas ini akan disimpan di dalam peti safe deposit box. Jadi tuan-tuan, kontraktor ni disimpan emas, sebahagian daripada keuntungannya dalam bentuk emas untuk dijadikan sebagai pusingan modal. Jadi tuan-tuan, hubungan anda dan emas, ia boleh menjadi pusingan modal kepada anda. Okey, ini saya belajar daripada seorang kontraktor. Jadi kawan kepada kontraktor ni, dia cakap apa tau? Dia kata, Cik Syukur, kalaulah kontraktor ni dapat payment, dia tak beli emas, maka besar kemungkinan dia punya keuntungan ini akan dihabiskan ke benda-benda yang mengarut-ngarut. Tuan-tuan tahulah, kontraktor dapat payment, kadang-kadang dia akan berbelanja joli-joli sana pergi sini, lepas tu duit dia habis. Jadi kalau tuan-tuan ada kawan daripada kaum kontraktor, cuba tanya dia orang, bila dia orang dapat payment tu dia orang buat apa? Kalau dia orang tak simpan emas, berkemungkinan besar duit ni habis. Jadi saya belajar daripada seorang kontraktor di Kelantan, dapat payment, tukar menjadi emas, simpan dalam safe deposit box. Kemudian bila dia dapat projek, dia perlukan sedikit modal, dia boleh ambil emas ini, dia pergi gadai, lepas tu dia dapat modal dan dia buat projek. Jadi dengan kata lain, emas boleh menjadi pusingan modal. Okey, siapa yang faham sila komen. Ya, saya dah faham. Okey. Kemudian kemudian saya nak tunjuk sikit. Okey. Contoh sebenar emas sebagai harta. Saya ada 5 orang anak. Okey. Jadi bila anak-anak saya kecil, daripada mereka kecil sampai sekarang mereka membesar, sebahagian daripada duit mereka, duit raya ke, duit poket ke, saya dan Cik Jun, isteri saya, kami akan beli emas dan simpan emas ini sebagai harta kekal anak-anak. Bukan pelaburan untuk anak-anak, tuan-tuan, tetapi sebagai harta anak-anak. Nanti bila mereka dah besar, umur 20 ke, dah kahwin, kami akan bagi emas ini kepada mereka. Kami akan cakap, nah ini korang punya emas yang mak abah simpan daripada korang kecil-kecil dulu. Jadi ini bukan pelaburan. Jadi dia ada sentimental value, tuan-tuan. Bila anak kita kecil, kita simpan emas, kita simpan sikit-sikit. Bila duit raya dia orang, kita simpan. Jadi kita nak jual tu, kita rasa sayang tau. Sebab itu bukan pelaburan, itu adalah harta, aset untuk anak-anak kita. Okey Kelvin, sekarang saya nak you tolong fokus. Okey, fokus kat sini. Tuan-tuan, ini dia contoh sebenar. Saya bukan cakap, saya nak tunjuk. Ini adalah aset harta emas milik anak-anak saya.
daripada mereka kecil, apa saja duit yang orang kata apa, yang diorang simpan, saya beli emas dan saya simpan dalam bentuk jongkong. Ni semua anak-anak punya ni tuan-tuan. Ni bukan saya punya ni semua emas ni untuk 5 orang anak, dan bila mereka dah besar, kami akan serahkan balik kepada mereka dan cakap inilah harta hangpa. So dan kita tulis nama. Okay, kita buka dulu yang anak yang paling banyak sekali ada emas ni, nama Fazil. Okay, contoh. Okay, boleh zoom So ada emas, ada perak. Ini dia emas-emas mereka. Ni dia tuan tukar. Ni dinar zaman dulu ni, dinar 916. Walaupun sekarang dah 999, tapi kami tak jual dinar ni untuk dapat dinar baru, sebab ini adalah anak-anak punya. Okey. Ni anak Arif semua. Tuan-tuan, Arif ni baru darjah 5. Okey. Ada banyak. So emas ni design-design lama. Sekarang dah tak ada dah. Ni anak perempuan Aisyah Syukur. Okey. Jadi ni lagi dah Alim dengan Farhan. Okey. Jadi apa yang saya nak cerita adalah hubungan di antara emas dengan saya adalah, tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai harta anak-anak, simpan untuk dia orang, tak payah fikir untuk jual. Nanti dia orang dah besar, bagi dekat dia orang, ini harta kamu, Ahmad Albab yang punya. So satu. Kemudian untuk kaum wanita, beli barang kemas, jadikan dia sebagai harta permanen, harta kekal tuan-tuan, harta kekal perempuan. Jadi jika berlaku apa-apa malapetaka, tuan-tuan jangan risau, itu adalah harta untuk perempuan. Sebab tu kaum wanita kalau suka beli barang kemas, bagi saya tak ada masalah. Sebab pakai di badan nampak cantik, bila berlaku kesusahan boleh digunakan. Okey. Dan sebagai pusingan modal, kalau anda ada emas, tiba-tiba nak buat projek, macam kontraktor nak buat projek, boleh gadai dan dapat pusingan modal. Okey. Itu satu. Yang kedua, emas boleh jadi simpanan. Apa maksud dia? Maksud dia, tuan-tuan berhasrat untuk menyimpan duit untuk menggunakannya di masa hadapan. Contoh, tuan-tuan fikir anak-anak nanti dia orang nak belajar, usia dia orang 18 tahun, tuan-tuan simpan dalam bentuk emas berbanding simpan dalam ASB ataupun tabung haji, tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Kemudian bila sampai saja usia dia orang 18 tahun, tuan-tuan jual untuk menampung dia orang punya, orang kata apa, kos pengajian pun boleh juga. Ataupun tuan-tuan simpan emas dengan tujuan nanti nak pergi ke Mekah. Saya nak bagi satu contoh sebenar. Saya dengan Cik Jun, kami pergi menunaikan umrah dengan menjual 50 gram. 50 gram emas kami jual, dapat duit, kami pergi umrah 2 orang. Jadi tuan-tuan, dengan kata lain, kami boleh ingat sampai hari ni, kami pergi umrah atas sebab menyimpan emas. Jadi bila jual boleh guna. So hubungan di antara anda dan emas yang kedua adalah sebagai simpanan ataupun pelaburan. Baik, ada orang tanya apa beza simpanan dengan pelaburan. Tuan-tuan, sebenarnya emas ni bila kita simpan dia, automatik dia adalah pelaburan. Sebab dengan menyimpan emas, secara automatik dalam jangka masa yang panjang, harga dia akan meningkat. Kita tak minta dia meningkat, tetapi dia akan meningkat dalam jangka masa yang panjang. Sebab itu simpanan emas ni dia boleh menjadi automatik pelaburan. Simpanan duit dia tidak akan jadi pelaburan. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh yang unik.
Jika tuan-tuan ada duit 5,000, tuan-tuan simpan dalam almari, itu bukan pelaburan, itu adalah simpanan. Sebab duit itu tidak boleh grow. Simpan 5,000 dalam almari, setelah 3 tahun dia masih lagi 5,000, dia tidak akan berkembang. So itu adalah simpanan. Tetapi emas, jika tuan-tuan simpan emas bernilai 5,000 dalam almari, dia automatik dia akan jadi pelaburan. Nak tak nak dia memang akan jadi pelaburan, sebab 5,000 itu dia akan naik nilai dia dalam tempoh 2 tahun, dia akan naik. Jadi dengan kata lain, duit simpan dalam almari, simpanan. Tapi kalau letak dalam account bank ataupun tabung haji ASB, itu baru jadi duit pelaburan. Emas tak payah masuk ASB, tabung haji, simpan saja, dia automatik is a pelaburan. So itu adalah yang kedua. Yang ketiga, hubungan saya dan emas ialah anda boleh jadikan emas ini sebagai bisnes. Tuan-tuan, antara benda yang orang tak berapa nampak adalah emas ini boleh jadi satu bisnes. So daripada tuan-tuan menyimpan emas, tuan-tuan melabur emas, dalam masa yang sama tuan-tuan boleh terlibat dalam bisnes emas. Macam mana cara? Caranya ialah terlibat dengan syarikat-syarikat yang offer tuan-tuan untuk menjadi dealer. Contohnya macam public gold. Jadi tuan-tuan boleh simpan emas public gold, ataupun tuan-tuan boleh menjadi dealer emas public gold. Jadi tuan-tuan boleh pilih. Okay, sebagai satu contoh, tuan-tuan pernah jumpa tak ejen unit trust ataupun kita panggil unit amanah? Ejen unit trust, dia akan datang kepada kita dan mereka akan menjual unit trust. Jadi kita yang nak untung, kita cakap, oh okay, saya nak untung, saya pun nak beli unit trust. Jadi kita pun beli unit trust sebab kita nak untung. Tetapi bagi ejen unit trust itu adalah bisnes. Jadi saya nak tanya, buat bisnes unit trust dengan simpan unit trust, agak-agak mana lagi untung? Jawapannya ialah buat bisnes lagi untung. So sama juga dengan emas. Tuan-tuan boleh simpan emas sebagai penyimpan dan pelabur. Dalam masa yang sama tuan-tuan boleh menjadi seorang pelabur. Boleh menjadi seorang bisnes emas, dealer emas. Sebab tuan-tuan akan dapat keuntungan daripada bisnes. Sama juga dengan ejen insurans. Bila kita ambil takaful, kita tahu, oh takaful bagus, takaful melindungi, jadi apa-apa malapetaka kita akan dapat kita dapat pampasan, contoh. Tetapi untuk ejen takaful, itu adalah bisnes dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak untung, dia adalah involve dah dalam bisnes takaful. Contoh, bila nak melabur emas, involve dah dalam bisnes emas. Bila nak beli unit trust, involve lah sekali dalam bisnes unit trust. So dengan kata lain, cari peluang untuk involve pelaburan anda ni, cari peluang untuk involve sebagai bisnes. Contoh, jika suka unit trust, jadi ejen unit trust. Jika suka insurans, jadi ejen insurans. Jika suka simpan emas, jadi dealer public gold. So nampak? So siapa yang faham apakah hubungan di antara saya dan emas, anda boleh jadi penyimpan, pelabur dan juga businessman gold. Okey. So saya nak tengok komen. Baik, ramai orang dah komen. Hai Mama Azizah pun dah masuk. Kak Yang pun dah masuk. Okey. Baik. So itulah saja summary ilmu pada malam ini. Apakah hubungan di antara saya dan emas? Emas boleh menjadi harta kekal, beli tak payah jual. Kemudian di ujung usia bagi kepada waris keturunan anda. Kemudian emas boleh menjadi pusingan modal, emas boleh menjadi simpanan, emas boleh jadi pelaburan, emas juga boleh jadi bisnes. So tuan-tuan, saya harap anda belajar sesuatu pada malam ini. So kalau dah belajar, say I belajar something tonight.